Tu mereka kata dah, pandangan kita macam mana? Kita tak boleh bagi pandangan benda yang bukan hak kita tahu. Kita ustaz bidang apa? Payah lalu nah. Masa tu memang kita tak tahu lagi lah setara mana mudarat. Sekarang nyata kan. Tapi kita tak nak jawab benda begitu. Saya ingat lagi almarhum Tok Guru saya Baba Najibuddin Kerandang, kalau tanya saja perkara yang perkara baru, dia akan jawab wallahu a'lam, saya dah tahu perkara tersebut. Kita tanya dia perkara baru, kan banyak perkara baru kan. Perkara baru ni kita nak jawab, kita kena tahu benda tu macam mana. Dia apa perkara dia kena far'un an tasawuri, kena tahu perkara tu macam mana. Tapi dia tanya tu almarhum Baba Najibuddin, perkara hukum hakam agama ni bukan tanya bab kesihatan, tanya hukum hakam agama, tapi benda tu benda yang terkini. Almarhum Tok Guru saya tak jawab. Dia kata tanya mereka-mereka yang lebih mengetahui hak berkaitan dengan perkara yang terkini. Dia tak jawab. Macam mana? Dia cermat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Pada ni bab hukum hakam hak bidang almarhum Tok Guru pun kadang-kadang tanya. InsyaAllah minggu depan saya akan cerita semula. Saya tengok dah kitab dululah. Hak tu hak ngaji 40 tahun tu. Minggu depan lah insya-Allah dia akan tanya, jawab semula. Itu hukum hakam agama. Sama kalau tanya hukum hakam agama hak berkait dengan perkara baru, tu kita takkan jawab. Disuruh tanya dengan mereka-mereka yang berkenaan. Ni. Ini baru Tok Guru yang sebenar. Kalau ada orang mengajar, kita jadikan sebagai penilaian. Masa COVID dia tukang ulah COVID, masa vaksin dia tukang ulah vaksin dengan ulasan yang nyata salah. Lain kali tak sah lah. Kalau bukan bidang dia, dia berani ulah mengelirukan orang ramai. Kalau dalam bab agama hukum hakam, lagilah dia berani. Sebab apa? Sebab orang jangka dia ahli. Orang jangka dia ahli sebab dia ustaz kan. Bab hukum hakam dia mesti ahli. Tapi kita nak penilaiannya, kalau bukan bidang dia, dia berani ulah, sama telah hak perkara agama yang jangkaan orang ramai bidang dia, lagilah dia berani. Yang mana belum tentu dia mahir apa yang dijawab dalam hukum hakam agama sekalipun. Sebab apa? Nyata bukan bidang dia pun berani juga. Bidang COVID dia pun ulah, bidang vaksin pun dia ulah, konspirasi pun begitulah, beginilah. Orang apa ni? Tak tahu ke bidang. Mana berani mengelirukan masyarakat. Oleh kerana orang turut ni, apa yang dikatakan orang ya belaka, maka dia pun berani. Janganlah seumpama ni. Kita kena cermat tambah bab hukum hakam agama. Orang kadang-kadang yang bicara ini bukan bab agama ni. Ni tu balik pada bab kesihatan. Bab agama pun terkadang orang berani. Ini bukan bidang dia pun dia berani. Tapi dia pihak berkuasa, dia tanya bab kesihatan macam mana mudarat kedok. Lepas tu macam mana dengan hukum pekoh pula. Boleh tak nak tangguh Jumaat pada ni? Pada ni. Jumaat tu hak kewajipan fardu ain. Jarak sembahyang rapat sah itu kesempurnaan, bukan syarat sah sembahyang berjemaah. Hak jarak tu kan rapat sah kesempurnaan, sunnah Nabi, sunnah yang sunat. Memang sunnah. Lepas tu orang agama telah mengubah hukum Allah. Tidak ada orang berani nak mengubah hukum Allah. Ini ulama satu dunia. Siapa yang kata orang agama ni berani merubah hukum Allah? Orang jahil yang katanya. Tu peliknya. Orang jahil kata pun dia ambil juga pandangan segelintir ustaz hak pelik-pelik tu. Tak pakau gitu, tak pakau gitu. Dia pakau ramai-ramai lah. Sudut turut pelik-pelik gitu. Orang lain dia suka turut pelik-pelik. Hak jenis cakap lah halus lembut pula lagi dia turut. Orang puang tu ramai sekali. Sungguh orang puang susah orang puang ni. Sungguh orang puang sungguh. Diturut Allah dan liakat tu kok. Salah pun dia bertahan, cokeng dia bertahan. Suami duduk mana tak tahulah. Yang duduk puja lebih hak jadinya. Dia duduk turut pelik-pelik tu. Mana kita ikut pada apa yang ditetapkan. Mana? Kalau kata jarak, tak salah. Yahudi sudah bergembira kerana orang Islam sembahyang berjarak. Bukan Yahudi bergembira orang sembahyang jarak. Yahudi bergembira kamu tuduh orang Islam tu sebagai Yahudi.
Dituduh ulama pun Yahudi dah, ulama pun ikut Yahudi dah, ulama pun beriman dengan Yahudi dah. WHO tu lah Yahudi. Ulama sudah beriman dengan WHO, ulama sudah takut kepada orang kafir, ulama sudah tak takut Tuhan. Yahudi sukalah orang Islam kata gini kepada alim ulama. Mau Yahudi suka. Dia sepatut kerajaan lah dia berperanan menggunakan benda masa cerita macam mana penyakit tu merebak kalau kita duduk rapat tu di pasar raya. Itu hal lain, tu hal mereka, tak ada kena-kena dengan masjid, tu hal mereka. Dah pasar raya tu rapat, mudarat ke tak? Dia mudarat lah ke tak mudarat? Dia langgar SOP ke tak? Dia langgar lah. Dah apa kena-kena dengan kita di masjid? Tambahan pula di pasar raya ke di mana tak pergi pasar nah, dan macam mana jarak memang kita kadang-kadang jadi terapak, lepas tu kita lari balik tempat sesak kita masuk kita berundur balik. Mana di pasar raya ke pasar ikan tu ke benda tempat yang bergerak, kita boleh lari. Adapun duduk di masjid ni kalau 10 minit lah duduk situ tak bergerak. Jangan sama dengan tempat bergerak ni. Tapi memanglah di tempat bergerak ni ada orang yang tidak ikut peraturan. Kadang-kadang bukan bergerak tak bergerak ni, hok baris. Kan baris tu ada garisan di bawah tu kan. Garisan dah. Dia duli dia duduk tengah semacam. Kita lari duduk tengah semacam. Kata mek ikutlah 1 meter. Oh dia bundur. Oh puan pula. Setiap kali dah kita lari ikutlah SOP. Dia rapat tak nampak garis ke hok tu hok diam tu hok dogok hok ikut giliran ni baris pun tak jaga. Tapi kalau tengah bergerak tu di laluang tu tak larilah kitanya pergi Sabasung ke mana ke gitulah. Kita tolak troli tu kadang-kadang ke ada orang sesak kita lari, kita pusing kot tu. Itu tempat yang bergerak. Ada pun masjid tempat diam. Jadi pihak berkuasa patut diperjelaskan. Buat katung ke buat lakung ke macam mana kalau yang ada tu positif. Kemudian semayang rapat belaga bahu. Kalau lah ni ceritalah macam mana jadi penyebaran dia. Pada ni. Sebab alhamdulillah terkadang positif tadi pergi ke masjid, tahu positifnya kemudian kesihatan mari sanitize di masjid itu, alhamdulillah tak ada seorang pun ahli jemaah dijangkiti. Tak ada seorang ahli jemaah dijangkiti. Bayangkan kalau duduk apa? Mana pihak kajian kena perjelaskan kenapa perlu jarakkan saf. Tetapi jangan lupa Masjid Surau pun ada yang tidak ikut SOP. Dan memang ada kluster Masjid Surau, cuma tak letak nama je. Ada masjid yang pengusi meninggal kerana COVID, Tok Imam seorang meninggal kerana COVID, Tok Bilal seorang meninggal kerana COVID. Ada, bukan tak ada. Tak ada ni. Sebab walaupun semayang tu jarak, tapi apabila orang berkenaan ni masuk dalam bilik kan, dia kadang-kadang orang berkenaan kan, pengusi Tok Imam Tok Bilal kan tak macam dalam bilik dia lah. Pengusi Tok Imam Tok Bilal kan, dia kadang-kadang dia kurang jaga jarak. Dia macam hok bergerak macam di pasar raya tu lah, hok bergerak kadang-kadang dia kurang jaga. Tapi time semayang dia jaga. Tapi masa duduk bilik dia ada sikit kelonggaran SOP dia berjakit. Mana kita kena faham lah hok ni serah pada pihak berkuasa. Mana perkara ni ustaz-ustaz tak nak ulah. Kalau ada ustaz ulah kita faham. Dia bukan. Saya ingat almarhum tu saja, kalau benda tu baru kita akan cerita, kita akan jawab. Awak tanyalah dengan orang-orang yang lebih mengetahui. Saya tak tahu barang ni, perkataan ni pun saya baru dengar. Orang tanya bukan hukum perubatan, orang tanya hukum syarak. Tapi hukum syarak pun berkait dengan perkara baru yang tak ada dalam kitab. Tu kata awak tanya dengan mereka yang mengetahui lah. Itu hak tugu yang sebenar. Tu bab pekoh lah, bab pekoh macam mana apa tu bab pekoh ada ni. Tapi kalau bab akidah ada gak dah bab akidah. Bab akidah kita tetap dah segala yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada perkara berlaku yang bukan datang dari kehendak Allah dan bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada perkara berlaku secara illah, secara turuk.
Mustahil, tidak ada. Bergeraknya tangan, cicing bergerak, qada qadar. Bergeraknya badan, apa benda yang ada di badan bergerak, qada qadar. Diamnya badan kita, maka diamlah apa benda yang ada di badan kita, qada dan qadar. Itu je. Ada ni. Semua benda yang lekat di tubuh badan kita ni, baju lekat bukan bahu buat, tudung lekat bukan kepala buat, cermin mata lekat bukan telinga yang buat, semuanya qada qadar. Tu saja kita nak pegang ni. Sekalian qada qadar. Ada ni. Kita kata kita pakai mah lekat bukan kerana telinga yang buat, kita ikat di telinga kan, qada qadar. Tu pegangan kita. Hak kita cakap sebab. Hak hati kita dah ingat qada qadar, kita orang awam tak salah. Tu je. Mana tidak ada perkara yang berlaku secara turuk dan tidak ada perkara berlaku secara tabiah, secara semula tidak ada. Bukan kata nasi mengenyangkan secara semula jadi, bukan kata air menghilangkan dahaga secara semula jadi, bukan kata pisau memutuskan secara semula jadi, bukan api yang menghanguskan secara jadi, bukan. Semuanya kenyang ke, hilang dahaga ke, putus ke, hangus ke, qada qadar. Pegangan kita. Ni hak bicara terdahulu, hak lawan kepada sifat iradah dan juga lawan kepada sifat kudrah. Tetapi di makanan kita, di air, di pisau, di api, Tuhan letak kekuatan di situ. Faham tak ni? Tapi bukan kekuatan tu yang bekas, qada qadar juga. Memanglah di nasi kita makan tu adalah Tuhan letak gapo tak tahulah. Sebab nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah air. Apa benda kandungan yang Tuhan letak di air yang boleh menghilangkan dahaga? Kenapa nasi tidak boleh menghilangkan dahaga? Tak ada ni. Mana kandungan dia berbeza. Jadi hak Tuhan letak di air tu yang boleh menghilangkan dahaga. Hak Tuhan letak di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Dia panggil apa di situ? Panggil kuah dia. Kuah ni kekuatan. Ada ni. Tuhan letak kekuatan di nasi, dengan kekuatan tu hilanglah, kenyanglah. Tuhan letak kekuatan di air, dengan kekuatan tu hilanglah dahaga. Tapi kenyang ke, hilang dahaga ke, qada qadar, bukan kekuatan tu. Sebab nasi makhluk Allah, kekuatan di nasi makhluk Allah, air makhluk Allah, kekuatan di air makhluk Allah, makhluk air bekas sama sekali. Itu pegangan. Dah lah. Tapi di semua benda tu ada belakang Tuhan letak kekuatan. Macam sekarang bicara vaksin. Vaksin tu ada kandungan, memang ada kandungan dia. Tuhan letak kandungan di vaksin tu. Tapi yang menjadi menjadi pertahanan diri tu bukan kandungan tu, qada qadar. Tuhan menentukan kena juga lepas cocok vaksin pun qada qadar. Sebab ia letak dah kan keberkesanan 80%, 70%, bukan 100%. Ia letaklah 100% sekalipun. Itu usaha. Tapi kalau Allah menentukan kena juga penyakit, kenalah juga walaupun dia kata 100% pun. Tambahan dia kata hanya 70%, 80% sahaja. Mana ni? Sama juga dengan kita jaga penjarakan, 80% dia kata. Sama juga dengan kita pakai mah, 80% boleh melindungi diri kita. Bukan 100%. Tapi itu semua dia panggil ikhtiar usaha. Pegang kita tetap dah, qada qadar. Tapi nak cerita, di vaksin tu ada Tuhan letak kuah. Adalah. Ke air masak gitu je. Air masak cocok di rumah pun boleh. Ada yang punya kandungan. Kandungan tu bagaimana? Tuhan yang jadikan. Adakah kandungan tu bekas? Tak. Qada qadar. Tu pegang. Tidak ada benda yang berlaku secara kuat. Mana? Jadi qawi ke vaksin ke sama. Kita balik kepada akidah kita. Bab akidah balik pada akidah. Bab fiqh tu bicara bab fiqh. Bab semayang, bab Jumaat tu bab fiqh. Ke mana? Atau kalau berhati pula, kita wajib reda dengan susunan Allah. Kita wajib sabar dengan susunan Allah. Dan kita wajib bersyukur, kita masih lagi ada ruang. Tersepitnya kita, ada ruang lagi, kita wajib bersyukur. Bahkan dengan musibah ni menyedarkan kita wajib bersyukur. Sebab dari segi tasawufnya, sabar dengan syukur ni bukan kata atas musibah sabar semata-mata. Bukan kata atas nikmat syukur semata-mata. Tidak. Atas musibah di situ sabar, di situ syukur. Atas nikmat di situ syukur, di situ sabar. Kedua-dua dia.
Sabar atas musibah, kita faham. Kita fahamlah sabar atas musibah. Syukurnya yang mana? Musibah tu menyedarkan kita. Kalau kata nikmat, syukur je lah. Wajib bersyukur dengan nikmat Allah. Sabar jadi mana? Sabar tahan diri daripada jangan kita gunakan nikmat pada jalan Tuhan larang. Kena sabarlah. Mana kita sentiasa redha, sabar dan syukur. Jangan kita banyak sangat duduk. Yalah. Terkadang kita nampak, yalah orang-orang hak terkesang lah. Kita tak nak kata apa, kehidupan orang berniaga, orang apa semua memanglah dia terkesang. Hak bila terkesang ni ada komen-komen yang terkilang tu biasalah. Pada ni. Lepas tenang tu mereka pun tenanglah, tak ada apa-apa lah. Kan? Terkadang perkara yang kita ingat ke perkara kita benci, kadang lebih perkara tu baik bagi kita. Dalam ayat Quran Allah Taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi bahawa engkau benci satu perkara itu lebih baik kepada kamu, dan boleh jadi juga perkara yang engkau suka, engkau kasih itu keburukan kepada kamu. Wallahu ya'lamu, bermula Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamu, kamu tidak mengetahui. Ada ni. Mana kita kena kuat redha lah dalam keadaan suasana sekarang. Bab pegangan satu perkara, bab fiqh satu perkara, bab tasawuf satu perkara. Adakah orang yang tak redha, tak sabar ni tidak beriman? Jangan-jangan. Beriman tetap dah. Kalau dia beriman, kenapa dia tidak redha, tidak sabar? Iman lemah. Situ. Itu alamat iman lemah. Bila dia tidak redha, bila dia tidak sabar, bila dia tidak syukur, alamat imannya lemah. Bukan tidak beriman. Jangan kita, bila orang tu tidak redha, dia marah-marah. Orang tu tidak sabar, dia marah-marah, itu orang yang tidak beriman. Jangan. Itu orang yang imannya lemah. Itulah. Bak iman tetap dah. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bukan sama sekali. Mana ni? Kita kena fahamlah bab akidah, bab percakapan dan juga bab ingatan di hati. Ini sebagai pengajaran. Orang boleh bercerita apa ni kowik makhluk ni. Tiba-tiba dia cakap bab konspirasi orang kafir. Konspirasi kedok tu wallahu alam lah, ya mungkin tidak pun mungkin. Tapi kowik makhluk tak payah bekah. Jangan duk sandar pada kowik makhluk tak payah bekah. Disandar kepada konspirasi kafir. Walau sama je kowik makhluk tak payah bekah. Konspirasi kafir pun makhluk tak payah bekah. Kenapa kamu sandar pada konspirasi kafir? Sama je sebenarnya. Ada ni. Ni pernah ni dalam satu rakaman dia persoal vaksin kanak-kanak. Vaksin tak panggil dah? Panggil apa? Hak kanak-kanak tu imunisasi apa? Kau panggil betul hak kanak-kanak tu. Jadi hak cocok kanak-kanak tu dibahas dengan doktor. Dia kata doktor tak ada iman, doktor tak ada tauhid. Dia kata gitu ke doktor? Sebab doktor ni lah vaksin kanak-kanak, umur ni cocok. Doktor tak ada iman, tak ada tauhid. Doktor tak kata apa. Lepas tu dia berkata mana? Tuhan jadi dah antibody di kanak-kanak ni. Antibody ni cukup dah untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit. Tak perlu lagi dah cocok tu. Jadi dia kata tadi, doktor bagi penerangan berkaitan kepentingan cocok kanak-kanak. Tapi doktor tak sebutlah qada. Dia kata doktor tak ada iman, doktor tak ada tauhid. Hak dianya macam mana? Tuhan jadi dah antibody di kanak-kanak yang boleh melindungi kanak-kanak daripada sebarang penyakit. Jadi sama je kalau kata ke doktor cerita bab cocok tak ada iman, dah kamu cerita bab antibody kanak-kanak tu. Antibody makhluk juga, tak ada bekas juga. Bukan antibody yang melindungi kanak-kanak daripada penyakit, Allah. Tapi kenapa kamu bila doktor cakap bab cocok, doktor tak ada tauhid, yang kamu cakap antibody tu? Ni kata ni bukan belaka ni. Kita kalau dengar-dengar seumpama ni, kita kena faham molek. Itu bukan orang boleh mengajar seumpama tu. Tak faham pun. Apa beza antara cocok kanak-kanak vaksin dengan antibody?
Apa beza COVID dengan konspirasi kafir? Sama-sama makhluk mereka. Kita boleh cakap COVID, boleh cakap asbab. Kita boleh cakap konspirasi kafir, boleh cakap asbab. Tapi makhluk tak boleh pegang. Semuanya qada qadar. Semuanya perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman lah ni. Covid ni sampai ke bila? Wallahu alam. Kemungkinan sampai kiamat. Kita kena ada persediaan rohani. Persediaan jasmani itu makan minum. Persediaan rohani kita macam mana? Sampai masa tak ada makanan jasmani, rohani kita kuat ke tak? Ketika tak ada makanan jasmani, syaitan pun mari tahu, dajjal pun mari tahu kehidupan syurga. Macam mana? Ketika tu macam mana kita? Ketika syaitan mari tahu berkaitan dengan kan syaitan pula dajjal kan dajjal dia ni dibawa apa ni? Bawa syurga kan? Ketika mana tu? Ketika ketiadaan makanan jasmani. Kita kelaparan, anak kelaparan. Yang boleh bagi makanan, dajjal. Kalau nak ikut dajjal, nak makanan, kena kufur dengan Allah. Kalau tak ikut dajjal, mati ke bulu. Kita mati ke bulu, anak mati ke bulu. Macam mana kekuatan rohani? Badan ni. Itu kita nak kena muhasabah diri kita dan keluarga kita. Ini ujian lah. Sampai ke bila? Wallahu a'lam. Benda tu berlaku bila boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh turun. Tengok macam India tu macam mana. India tu dia sudah hampir isytihar kemenangan melawan Covid. Dia kena balik bulan 4 baru ni je. Start daripada tengah bulan 3. Bulan 1, bulan 2 tu dia sudah 10,000, 11,000. Dia asas 90, 100,000. Dia ke 10-11 tu dia kira rendah dah tempat dia. Dah rakyat dia 1.4 bilion kan. Mana 10,000, 11,000 ni kira macam nak isytihar dah. Sudah berjaya memerangi. Sebab India 70% vaksin dunia India yang mengeluarkan. Ada ni. Mari sekarang ni kena 400,000 lebih sehari. Reboh. Tengok dalam FB tu macam mana seorang-seorang kena. Jadi pengajaran besar lah tu. Tempat kita pun kena jagalah. Jaga. Kita ikut ketetapan. Kita benda ni pegangan, kita dah konsep dah pegangan masing-masing tu. Kita usaha jaga diri keluarga. Hati tadilah redha, sabar. Kalau masa PKP kita perbanyakkan, boleh belajar sekarang ni, boleh mengikuti rakaman-rakaman. Bukan alasan sekarang boleh mengulangi. Masa PKP 2-3 bulan